اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 259 dan 260 InsyaAllah. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pengajaran ayat 257. Pertama, kelebihan iman dalam hidup orang yang beriman. Kerana kelebihan iman bagi orang yang beriman, kerana dengan imanlah manusia mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana dengan imanlah manusia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perlindungan dan penjagaan yang hakiki hanyalah daripada Allah. Perlindungan dan penjagaan yang hakiki hanyalah daripada Allah sahaja. Dan perlindungan Allah terbahagi kepada dua. Perlindungan Allah terbagi kepada dua. Pertama, perlindungan umum, iaitu Allah menjaga semua hamba-Nya. Termasuk yang kafir.
Yang kedua, perlindungan khusus. Iaitu Allah hanya menjaga orang yang beriman sahaja. Iaitu Allah menjaga orang yang beriman sahaja dengan rahmat dan taufiknya. Yang ketiga, pengajaran ketiga, hasil keimanan kepada Allah ialah Allah memberi hidayat kepada orang yang beriman dan akan terus mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yang keempat, Allah juga melindungi orang beriman dengan menjauhkan orang beriman daripada apa-apa yang boleh merosakkan akidah mereka dan amalan mereka. Seperti kufur, syirik, riak dan lain-lain. Yang kelima, orang-orang kafir, pelindung mereka adalah tagut. Iaitu sesiapa sahaja yang disembah, diikuti dan ditaati selain daripada Allah. Seperti syaitan, manusia, nafsu dan lain-lain. Yang keenam, Allah berlepas diri daripada orang-orang yang kufur kepada Allah. Yang ketujuh, hasil daripada kekufuran manusia ialah Allah akan mengeluarkan manusia daripada cahaya hidayat kepada kegelapan, kejahilan, syirik, kufur
dan maksiat. Yang ke-9, yang ke-8, orang-orang kafir akan kekal dalam neraka. Orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka. Manakala orang-orang Islam yang berdosa dan dosanya lebih banyak daripada amal soleh akan masuk neraka tetapi tidak kekal. Okey, ayat 258. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib wa buhita allazi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Pengajarannya, pertama, kemuncak kezaliman dan ketaghutan manusia, kemuncak kezaliman dan ketaghutan manusia ialah dia mengaku sebagai Tuhan dan mendakwa dia boleh menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan. Yang kedua, berdebat untuk mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan adalah salah satu cara dakwah para rasul. Yang ketiga, seharusnya orang yang beriman khususnya para pendakwah hendaklah mempelajari cara berdebat yang baik, khususnya daripada Al-Quran. Yang keempat, antara punca manusia melampau dan kufur kepada Allah ialah kerana kekuasaan yang dimilikinya atau harta yang dikuasainya. Yang kelima,
Kadang-kadang musibah menjadi nikmat kepada manusia, seperti sakit, kemiskinan, dan bencana alam. Kerana dengan musibah itulah manusia akan mencari Tuhannya. Dan sebaliknya, dengan nikmat manusia akan jauh daripada Tuhannya. Yang keenam, kuasa untuk menghidup dan mematikan apa saja adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, kebenaran tidak perlu didebatkan kerana ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, sesiapa yang menolak kebenaran, dia adalah kafir. Yang ke-9, punca utama manusia tidak mendapat hidayat ialah kerana kezaliman yang dilakukannya. Punca utama manusia tidak mendapat hidayat ialah kezaliman yang dilakukannya. Dan semakin banyak kezaliman yang dilakukan, semakin jauh seseorang itu daripada hidayah Allah. Yang ke-9, 10. Sebab utama untuk manusia mendapat hidayah ialah keadilan yang dilakukan. Keadilan yang dilakukan sama ada ke atas dirinya atau kepada orang lain. Dan semakin adil manusia, semakin dia dekat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni adalah sambungan kepada ayat yang lepas. Kalau kita perasan, ayat lepas cerita pasal
perdebatan Nabi Ibrahim dengan raja, iaitu tentang apa tu? Tentang ketuhanan, dan antaranya kekuasaan Allah menghidupkan yang mati, kekuasaan Allah menerbitkan matahari daripada timur kan. Dan kaitan ayat yang lepas dengan sebelum tu, kalau kita ingat lagi, Allah kata apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian sebab kebenaran itu telah jelas dibanding dengan kesesatan. Kemudian Allah bagi tahu siapa yang menolak kekufuran, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dia buang semua kekufuran dalam diri dia, kemudian dia beriman kepada Allah. Apa hasilnya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang bukan kukuh saja, paling kukuh. Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Okey, lepas tu cerita pasal Nabi Ibrahim dengan raja. Itu sebagai contoh. Allah nak bagi sebelum tu Allah kata Allah waliyul ladzina amanu. Allah ada pelindung kepada orang yang beriman. Dan Allah akan keluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Manakala orang kafir, pelindung mereka ialah Taghut. Dan Allah akan keluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Okey. Yang cerita Nabi Ibrahim dengan raja tu sebenarnya contoh. Contoh apa? Mukmin yang dilindungi oleh Allah, yang berpegang dengan tali yang kukuh, dengan kafir yang pelindungnya adalah Taghut. Mukmin Nabi Ibrahim AS, kemudian Taghut yang kafirnya ialah raja, ada mengatakan raja Numrus. Okey? Dan cerita tu ialah cerita pasal kekuasaan Allah yang hebat. Di situ Allah nak bagi tahu siapa nak berpegang pada tali Allah yang kuat, dia kena beriman. Dan asasnya yakin kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Okey? Ayat kedua, Allah nak bagi contoh kedua, iaitu contoh orang beriman yang dilindungi oleh Allah dengan contoh orang kafir yang tidak dilindungi oleh Allah. Sebab tu ayat ni bermula dengan au. Apa makna au? Atau. Mana kalau ayat sebelum ni, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Kamu telah lihat, wahai Muhammad, kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim. Pasal ketuhanan kan? Ataupun, contoh kedua, alam tara ilal ladzi. Kamu juga melihat kepada orang yang, atau, dia macam ni ayat ni. Awalam tara ilal ladzi marra ala. Atau engkau telah melihat kallazi. Kaf seolah ataupun seperti. Kenapa ayat ni ada kaf? Sebelum ni tak ada kaf. Sebelum ni tak ada awalam tara ka Ibrahim. Ka ni menunjukkan seperti kan. Bila Allah gunakan ka yang bermakna seperti, bila tak jelas siapa orang tu. Sebelum ni tidak ada kaf sebab jelas orang tu, iaitu raja. Allah sebut sifat raja tu apa dia? Sifat orang yang berdebat tu ada kuasa, ada kerajaan. Yang ni Allah tak sebut. Orang ni Allah tak sebut apa sifatnya. Jadi bila tak sebut, Allah guna ka seperti orang ni. Tak jelas, maka Allah guna ka seperti. Seperti orang yang engkau telah melihat, seperti orang yang marra pada marra. Melalui. Marra. Ala qaryah.
ataupun sebelahlah. Qaryatin, satu negeri. Qaryah dalam bahasa Arab ialah satu tempat yang ada orang. Sama ada orang tu ramai ataupun tak. Kadang-kadang dikatakan Madinah, bandar. Kalau lagi besar dia kata Madinah. Tapi kalau kecil, orang tak ramai dia panggil qaryah. Kan? Itu kalau satu. Kalau plural apa dia? Kalau satu qaryah. Kalau banyak, al-qura. Al-qura. Pernah dengar tak al-qura? Al-qura jangan dengar. Kalau Ummul Qura? Pernah dengar? Ada dalam Quran ni, Ummul Qura. Apa ni? Apa maksud Ummul Qura? Ummu apa dia ummu? Ibu. Qura jamak kepada qaryah. Ibu kepada segala kampung. Sebenarnya Ummul Qura ni salah satu nama Mekah yang ada dalam Al-Quran. Tak, ibu kota Madinah. Dia nama Mekah ada Quran. Satu Mekah, yang kedua Bakkah, yang ketiga Ummul Qura. Sebab tu satu universiti di Mekah, nama dia Jami'ah University. Jami'atu Ummul Qura. Kenapa di dasar ada Ummul Qura? Sebab Ummul Qura nama Mekah. Universiti Mekah. Inilah tempat saya belajar ni. Okey, atau engkau lihat seperti orang yang melalui atas negeri. Allah tak sebut negeri mana. Dia bila Allah sebut dalam perkataan nakirah tanpa alif lam. Apa beza dia dengan alif lam? Kalau alif lam tempat khusus. Makna spesifik lah. Tapi kalau Allah sebut tanpa alif lam, makna mana-mana Allah tak nak bagi tu tempat tu. Ada dalam tafsir mengatakan di Palestin. Tapi tak ada faedah kita mencari tempat tu. Sebab Allah tak nak bagi tahu. Kemudian orang ni pun Allah tak bagi tahu siapa. Orang yang melalui. Siapa? Di zaman apa? Di negeri mana Allah tak bagi tahu. Kenapa? Kenapa tak penting? Allah tak nak kita duk sibuk kepada watak tu. Sebab biasanya kalau kita sibuk kepada watak tu, kita tak tahu apa pengajarannya. Betul kan? Sebab itulah bila kita tengok drama ke filem ke, kita tengok tajuk cerita ke tengok pelakon. Siapa pelakonnya? Pelakon kan? Kalau pelakon yang terkenal kita tengok, walaupun cerita dia tak ada nilai. Shah Rukh Khan, Salman Khan. Tapi bila tanya apa pengajaran, tak tahu. Saya tak tahu. Saya tahu pelakonnya Shah Rukh Khan. Yang perempuannya Kajol. Cuba yang tengok drama kan, drama berseri kan. Sebab apa dia tengok drama tu? Kadang-kadang berseri sampai 100. Kenapa dia tengok? Adakah sebab ada pengajaran daripada cerita tu? Tak. Sebab pelakon. Betul? Pelakon yang dia minat. Jadi akhirnya bila fokus pada watak, tak ada pengajaran. Jadi Allah tahu perangai manusia ni. Kalau fokus pada individu, kepada tempat, dia tak akan dapat pengajaran. Maka Allah sembunyikan orang, watak, dan Allah sembunyikan tempat. Ni kalau Allah sebut tempat ni, apa jadi ni? Agensi pelancongan akan tambah satu lagi destinasi pelancongan. Jadi tambah lagi kos kan? Okey, wahya dan ia. Ia ni balik pada qaryah, negeri. Dan negeri itu khawiyah. Dan ia khawiyah. Khawiyah apa dia? Saqitah. Roboh. Ia roboh. Ala atas urus. Urus ni bumbung. Arsyun. Kalau satu arsyun. Kalau jamak plural urus.
atas bumbung-bumbungnya. Dia apa maksud ayat ni? Dia dalam Quran kadang-kadang Allah kata was'alil qaryah. Was'alil al-qaryah. Ada dalam Quran. Allah kata was'alil qaryah, tanyalah kampung, tanyalah negeri. Sebenarnya Allah perintah tanya apa? Orang. Tapi Allah sebut, Allah buang orang. Sepatut ayat dia macam ni, was'al ahli al-qaryah. Tapi bahasa Al-Quran dia kadang-kadang ringkas. Bila sudah difahami dia buang. Jadi sebut tanyalah negeri. Sepatut tanya penduduk negeri. Okey. Di sini pun sama. Atau seperti orang yang melalui negeri. Tapi apa maksud negeri? Dalam tafsir mengatakan bangunan. Kadang-kadang qaryah bermaksud penduduk. Kadang-kadang qaryah maksud dia bangunan. Sebab itulah terjemah yang tepatnya ialah bangunan. Sebab tu Allah kata apa? Dan ia, apa ia ni? Bangunan-bangunan. Sakitah, roboh. Khawiyah. Roboh di atas bumbungnya. Apa maksud? Makna lelaki ni tengok tempat tu sebelum ni memang makmur, ada pembangunan. Tapi lepas tu, masa dia tengok yang last tu, dah hancur semua. Gambaran hancurnya apa dah? Mula-mula dinding roboh. Lepas tu bumbung dulu jatuh. Kemudian dinding roboh di atas bumbung. Jatuh bumbung dulu, kemudian dinding semua roboh di atas. Makna dah hancur sangat. Boleh faham? Kemudian kata lelaki ni, qala, dia berkata. Ada ahli tafsir mengatakan lelaki ni ialah Uzair. Pernah dengar Uzair? Siapa Uzair? Uzair. Wa qalatin nasara Uzairu wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah. Orang Nasara kata Isa anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Ini ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Dan sebahagian ahli tafsir mengatakan lelaki ini ialah Uzair, tapi tak ada dalil. Jadi Allah tak sebut kenapa kita nak menyusahkan, cari juga nama supaya cerita tu macam ada watak. Tak. Allah sengaja tak sebut. Okey. Bila lelaki ni tengok bandar atau kawasan tu dah hancur lebur, maka dia berkata, Anna pada Anna. Anna ni bagaimana? Yuhyi, menghidupkan. Hadihillah, ini ni balik pada apa? Negeri. Sebab tu muannaskan qaryah. Bagaimana Allah menghidupkan ini, iaitu negeri ini? Bagaimana menghidupkan ini, iaitu negeri, oleh Allah? Ba'da, sesudah ataupun setelah mautiha. Ni negeri ni. Kehancurannya. Okey. Pemuda ni, lelaki ni orang beriman ke tak? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan dia orang beriman. Ada juga mengatakan dia kafir. Okey, kalau dia beriman, soalan dia ni betul tak? Bila dia tengok negeri tu dah hancur semua, bangunan roboh semua, dia pun tanya soalan. Bagaimana Allah boleh menghidupkan semula bandar ni? Balik macam asal. Jadi soalan tu betul ke tak betul? Macam mempersoalkan. Boleh rosak akidah kan? Jadi kalau orang ni orang kafir, tak masalah kan? Tapi kalau dia orang beriman, tak patut soalan tu. Jadi ahli tafsir mengatakan, kalau watak ini adalah orang beriman, soalan dia bukan persoalkan Tuhan. Dia tanya,
Satu tujuannya dia nak percepatkan. Bila lagi Allah nak hidupkan semula bandar ni? Berbeza kan? Bukan soal Tuhan. Boleh tak Tuhan hidupkan? Kalau tanya soalan, bolehkah? Rusak akidah. Sebab tak percaya pada kekuasaan Allah. Tapi maksud dia ialah, bila lagi Allah nak hidupkan bandar ni? Okey, jadi Allah nak buktikan kekuasaannya. Dia tanya, tapi Allah tak jawab dengan perkataan, dengan ayat. Allah jawab dengan perbuatan. Iaitu, fa'amatahu Allah. Lalu, Allah mematikannya. Ada pendapat mematikannya, cabut roh lah. Ada pendapat mengatakan mematikannya Allah hilangkan rasa. Rasa apa? Ialah macam orang hidup. Boleh melihat, tak ada. Boleh mendengar, tak ada. Boleh bergerak, tak ada. Macam Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi dimatikan, ditidurkan. Tapi di sini Allah sebut mematikan. Jadi kalau mematilah. Okey? Allah mematikannya. Berapa tahun? Mi'ata amin. 100 tahun. Ada? Tak, Allah nak beritahu tempoh dia dimatikan ialah 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan berapa lama? 309 tahun. Kalau lelaki ni Allah matikannya berapa lama? 100 tahun. Jadi soalannya kenapa 100? Kenapa tak 50 tahun? Itu kita tak perlu bertanya. Sebab kadang-kadang semua perbuatan Allah ada hikmah. Kadang-kadang Allah beritahu, kadang-kadang tak beritahu. Macam solat lah. Solat subuh kenapa 2 rakaat? Zuhur kenapa 4 kan? Okey. Dia mi'atu amin, 100 tahun. Kita pernah dengar tak perkataan sanatun? Sanatun. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat 14 lah. Ada. Fala bisa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa wala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina. Okey. Allah kata kami utuskan Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Fala bisa. Lalu Nabi Nuh berada fihim bersama kaumnya alfasanah. 1000 tahun illa kecuali khamsina aman. Kecuali 50. Tak, Allah tak kata 950. Allah kata 1000 kecuali 50 tahun. Faham tak? Dia memanglah itu bermakna 950, tapi Allah tak sebut. Kenapa Allah tak sebut 950 je? Perasan tak? Alfa sanatin khamsina amin. Terjemahan dua-dua tahun. 1000 tahun kecuali 50 tahun. Jadi sanatin tahun, amin pun tahun. Apa beza dia? Ayat ni yang Allah sebut ayat macam ni. Allah tak kata 950 tahun. Kalau 950 tahun macam mana bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Inggeris. Tis'umi'ah
wa khamsina sana. Tengok Tis'umi'ah 900 wa khamsina dan 50 tahun. Ini 950 tahun. Yang ni 1000 tahun kecuali. Apa maksud ayat ni? Dan apa beza sanah dengan am? Kalau bahasa Melayu, dua-dua dia terjemah tahun. Tapi bahasa Arab berbeza. Kalau saya tanya soalan, sebenarnya Nabi Nuh hidup berapa tahun? 950 tahun. Mana selepas 950 tahun dia mati? Salah. Sebenarnya Allah nak beritahu, fala bisa fihim alfasana illa 50 aman. Jadi Nabi Nuh hidup 950 tahun. Sanah ni dalam bahasa Arab tahun, tapi benda yang menyusahkan. Mana menderita, susah. Tapi amin, benda yang menyeronokkan, benda yang menyenangkan. Faham? Jadi sebenarnya umur Nabi Nuh berapa? 1000. Tak, umur Nabi Nuh 1000. 1000 menyusahkan, kecuali 50 tahun yang menyenangkan. Makna semasa dia berdakwah susah tak? 950 tahun. Lepas dia naik kapal, dia selamat, senang tak? 50 tahun. Jadi umur dia semua berapa? 1000. Boleh faham? Jadi sanana ni benda yang menyusahkan. Am ni benda yang, sebab tu Nabi Yusuf dipenjarakan bid'ah sinin. Bid'ah beberapa tahun. Sini daripada sana. Jadi menyenangkan, menyusahkan. Menyusahkan dalam penjara. Allah tak guna am. Boleh faham? Yang ni pun Allah guna apa tu? Allah matikannya 100. Menderita ke tak? Menderita ke ataupun okey? 100 tahun tu. Apa menderita dia mati kan? Okey lah. Okey. Dan Allah yang matikan dia bukan azab pun. Sebab tu Allah guna perkataan am, bukan sana. Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, susah. Lepas tu dia selamat 50 tahun. Mana semua 1000. Okey. Jadi Allah matikan lelaki ini 100 tahun. Semua. Kemudian ba'asahu. Dia bangkitkan. Dia sebenar perkataan amata, matikan. Lawan amata apa dia? Lawan amata. Cuba baca doa tidur. Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da. Jadi amata lawan dia ahya. Bukan amata lawan dia ba'asa. Sepatut Allah sebut apa? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ahyahu. Tapi Allah guna ba'asa. Kenapa? Sebab perkataan ba'asa ni lagi menunjukkan kehebatan Allah. Ba'asa ni makna Allah hidupkan dia dengan segera. Bangun tu terus siap. Kalau ahya tu ada proses. Sebab tu hari kebangkitan dipanggil al-ba'su. Kan Allah kata, Allah tiup sangkakala terus bangun. Itu makna ba's. Okey. Allah bangkitkannya. Kemudian qala, dia bertanya. Allah bertanya. Allah berkata pada lelaki ni, Kam apa dia? Berapa lama? Labista.
Tadi ayat Nabi Nuh, falabisa kan? Falabisa fihim alfasana. Jadi labisa mana? Berapa lama engkau tinggal ataupun engkau mati. Jadi siapa bercakap dengan lelaki ni? Siapa yang bertanya lelaki ni, berapa lama kamu tidur? Kamu mati? Allah lah. Bila Allah berkata, dia bertanya, kita sebagai orang yang beriman dan ahli sunnah wal jamaah wajib beriman. Allah berkata-kata. Tetapi laisa kamislihi syai'un. Allah berkata tapi tak sama dengan manusia. Bahasanya, suaranya, wallahu alam, tak mungkin sama. Okey, Allah berkata pada lelaki ni, berapa lama kamu tinggal ataupun kamu mati? Qal, dia berkata, labistu, aku tinggal ataupun aku mati. Tengok bahasa Arab. Kalau engkau labista, kalau aku labistu. Jadi beza engkau dengan aku apa dia? Ta, baris dia. Dia sama-sama ta kan di hujung. Tapi kalau engkau ta, engkau lelaki. Kalau aku tu. Kalau engkau perempuan, ti. Tukar baris dia. Bahasa yang paling senang kat dunia. Labista, labistu, labisti. Berapa lama engkau tinggal? Dia jawab, aku tinggal yauman, satu hari. Atau setengah hari. Au ni menunjukkan apa? Au ni, ada ahli tafsir mengatakan au tu makna syak, dia ragu-ragu. Saya makan atau tak? Itu makna dia tak yakin lah, kan? Jadi kenapa dia ragu-ragu? Ada pendapat mengatakan, bila ditanya, dia tengok, rasa macam tidur satu hari. Lepas tu dia tengok nak gelap kan? Semalam dia mula tidur siang hari, cerah. Sekarang nak gelap kan? Jadi sebenarnya setengah hari. Bila dia tengok keadaan cuaca. Kan? Padahal berapa lama? Qal, Allah berkata, dia iaitu Allah berkata, bal, bahkan labista, engkau tinggal ataupun engkau mati mi'ata amin, 100 tahun. 100 tahun. Kenapa dia rasa sekejap? Tak, kenapa dia tidur 100 tahun? 100 tahun kan, kita nak berhabis musim PKP setahun pun rasa macam susah kan. Ini duduk 100 tahun, tiba-tiba dia rasa satu hari ataupun setengah hari je. Kenapa? Dia samalah bila orang dah mati dalam kubur kan, ditanya, berapa lama kamu tinggal kat dunia? Dia jawab apa? Sama jawapan dia. Satu hari ataupun setengah hari. Tapi itu pendapat mengatakan sebab apa? Sebab bila dia berada di alam akhirat ataupun alam barzah yang kekal abadi, bila dibanding dengan dunia yang 70 tahun, 70 tahun tu macam setengah hari je. Kan? Sama juga Ashabul Kahfi, bila bangun je setelah 309 tahun dan ditanya, dia saling bertanya antara satu sama lain. Berapa lama kamu tidur? Dia jawab apa? Sama. Satu hari ataupun setengah hari. Jadi boleh buat kajian, kenapa tidur lama tapi rasa sekejap. Macam kita tidur 8 jam, rasa tidur macam 8 minit je kan. Rasa tak puas je. Okey, kemudian Allah nak bagi tahu, dia macam tak percaya kan, dia tidur 100 tahun. Sebab dia kata satu hari je. Okey, Allah kata fanzur. Buktinya fanzur. Maka unsur apa dia? Bukan lihat saja, perhati ya. Perhati. Kalau tengok dia tak jadi ulul albab, kena perhati. Ila ta'amika, kepada makanan engkau. Wa syarabika, dan minuman. Makanan apa ni?
Roti jala, roti canai. Tengok Allah semua rahsia. Sebab apa? Kalau Allah kata makanan tertentu, orang tak fokus pada pengajaran. Oh, ni semua pakat nak cari makanan mana ni? Makanan kan? Wasyarabika, minuman apa? Teh tarik, tongkat ali, bukan. Lam yatasanna. Tidak yatasanna berubah. Ingat tak tadi sanah? Apa mana sanah tadi? Sanatun. Tahun kan? Lam yatasannah daripada perkataan sanah. Apa kaitan lam yatasannah makna berubah? Kaitannya ialah dalam setahun banyak benda tak berubah. Ada tak dalam setahun tak berubah apa-apa? Tak ada, berubah. Kan? Jadi sanah tu makna perubahan. Tengok kepada makanan kamu dan minuman kamu, lam yatasannah, tidak berubah. Kemudian wanzur, dan perhatilah ila himarika. Himar kepada himar, keldai. Kenapa keldai? Sebab keldai ni binatang untuk tunggangan, untuk bawa barang. Dan Allah umpamakan siapa yang sama dengan keldai? Ahli kitab dan seumpamanya. Siapa yang baca kitab tapi tak faham ataupun tak amal, dia sama dengan keldai. Kenapa tak kata sama dengan harimau ke? Harimau tak bawa barang. Jadi keldai ni letak apa saja dia bawa je. Lepas tu tanya, kitab apa kamu bawa? Mana aku tahu. Jadi siapa yang baca Quran tak faham, dia ada bersama dengan keldai. Okey, walina ja'alaka. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Ada dua benda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang pertama apa dia? Setelah 100 tahun. Boleh tak kita simpan makanan kita dalam peti ais 100 tahun? Boleh tak? Kalau dalam peti ais pun rosak kan? Kalau tak kat luar, tak payahlah 100 tahun. 2 hari pun dah rosak. Tiba-tiba ini 100 tahun, kalau teh tarik tu masih basah lagi. Hanya Tuhan saja yang berkuasa melakukannya. Kita bakar udang kan? Lepas tu Allah matikan kita 100 tahun. Tengok-tengok bangun, selepas 100 tahun, udang tu masih panas lagi. Sos cili pun ada sebelah tu. Walina ja'alaka, dan untuk kami jadikan engkau ni kami jadikan sebagai tanda kekuasaan ataupun kebesaran Allah. Untuk siapa? Linnas, untuk okey, macam mana untuk manusia? Kalau untuk peristiwa berlaku pada dia, tanda kebesaran Allah untuk dia, okey, kita boleh fahamlah. Sebab dia bangun, dia tengok sendiri kan. Tapi kalau cerita dia tu tanda kebesaran untuk manusia, macam mana? Mana ada manusia masa tu? Tapi masa ni Al-Quran tak turun lagi. Ada pendapat mengatakan lepas dia bangun, dia pergi cari saudara dia. Jadi dia tanya, kenal tak aku? Semua orang tak kenal. Dia 100 tahun. Orang sesama dia mati semua dah. Lepas tu ada kata jumpa anak dia, ada kata jumpa cucu dia. Jadi bila dia kata, aku si fulan, orang kata tak kenal pun. Aku si fulan, nama sekian. Oh, itu atuk kami ni. Tapi kalau atuk kami ada tanda. Bila buka kat belakang dia, betul ada tanda. Itu kata pendapat lah. Dan ada juga pendapat mengatakan, bila dia cari orang yang paling tua,
yang lebih pada 100 tahun. Sebab dia dah dimatikan 100 tahun. Makna yang masih hidup mesti umur lebih pada 100 tahun. Maka orang tua ni kata apa? Kalau betul kamu si fulan, kami tahu apa kelebihan dia. Iaitu dia hafal kitab Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Cuba baca Taurat. Boleh tak? Tiba-tiba lelaki ni boleh baca. Orang mengesahkan. Dia adalah lelaki itu. Sebab tu ada mengatakan lelaki ni adalah Uzair. Uzair ni kelebihan apa dia? Dia hafal kitab Taurat. Wallahualam. Tapi semua tu tidak ada dalil. Okey. Wanzur. Dan perhatikan kepada izam. Izam tulang-tulang. Dia tulang je, tak ada belulang. Tulang je. Belulang tak ada. Tak, belulang apa dia? Kata ganda. Macam ni lah, manis-manis leting. Tulang-tulang, kaifa, bagaimana? Nun syizuha. Nun syizuha makna kami angkat. Pernah dengar tak perkataan nusyus? Nusyus? Tak pernah? Bukan cerai, isteri yang derhaka. Jadi nusyus daripada perkataan nun syizuha. Apa makna dia? Angkat. Jadi kenapa perempuan bila derhaka dia panggil nusyus? Sebab dia angkat ego dia. Kan? Abah nak kahwin lagi? Ceraikan saya. Bagaimana kami angkat? Angkat apa ni? Angkatnya. Angkat apa? Tulang. Sebab tulang dah berselerak kan. Jadi Allah kata, cuba tengok sekarang tulang tu. Allah angkat satu-satu dan Allah susung. Tulang kaki, tulang dada, tulang tangan kan. Lepas tu, semua. Kemudian naksuha. Kami balut. Naksu, balut. Balutnya. Betul kan? Dia terjemah balut. Bungkus. Sama. Pernah dengar tak yang Kaabah kan? Kelambu Kaabah tu. Dia panggil apa? Kiswah. Kiswah daripada naksu lah. Kasa yaksu kiswah. Kami balutkan Kaabah dengan kelambu. Yang ni Allah kata apa? Cuba kamu tengok tulang, kami angkat satu-satu, kami susun. Lepas susun dah, tulang semua tersusun, tulang kaki, tulang tangan apa semua, kami balutkan tulang tu dengan lahma, daging. Daging. Nampak? Makna depan, Allah buat ni semua depan lelaki tu. Jadi ada bukti kebesaran Allah dalam peristiwa ni. Pertama, satu, makanan tak berubah walaupun setahun. Yang kedua, keldai hancur tapi Allah hidupkan depan mata lelaki itu satu persatu. Boleh? Makna apa ni? Allah bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi apa? Ini antara lelaki yang Allah sayang, orang beriman. Bila Allah sayang, Allah bagi apa? Subhanallah. Benda yang paling mahal dalam hidup orang beriman bukan harta, bukan pangkat, tapi keyakinan. Allah nak dia betul-betul yakin pada Allah. Caranya apa? Allah matikan dia, kemudian Allah tunjuk kebesaran Allah depan mata dia. Kalau dah betul-betul yakin, itulah nilai yang paling besar dan paling tinggi dalam hidup orang beriman. Apa lagi dia nak kalau dia yakin pada Allah kan? Dia akan buat apa saja demi kerana Allah. Okey. Tapi kan ada takwilan mengatakan bukan dia persoalkan, tapi dia nak
bila lagi Allah nak hidupkan. Macam dia nak minta dipercepatkan. Bukan persoalkan. Tak ada. Cuma Allah nak begitu, Allah mampu nak hidupkan bandar tu. Buktinya apa? Kamu 100 tahun dah hancur depan mata kamu, kamu boleh lihat. Jadi kalau yang ni pun aku boleh buat, bandar tu lagi aku boleh buat lah. Dan sebenarnya ini bukti kebesaran Allah untuk apa? Menghidupkan semula manusia yang mati. Itu isu dia lagi besar daripada menghidupkan bandar. Sebab masalah besar manusia ialah tak percaya hari kiamat, hari kebangkitan selepas kematian. Masalah besar manusia. Okey. Kita kalau Allah buat macam ni lah kan. Matikan setahun, lepas tu tengok tulan. Lepas tu tulan pun bergerak satu-satu. Kita tunggu sampai habis ke? Kita cabut. Sebab tu Allah tak tunjuk pada kita. Sebab Allah tahu kita kalau tunjuk lagi takut kan. Lelaki ni tengok sampai habis. Okey, falamma tatkala tabayyan. Kita biasa dengar tabayyun. Tabayyan fi'il madhi, tabayyun masdar. Maka tatkala telah jelas. Tabayyun ni jelas. Lahu, baginya, bagi lelaki itu, jelas apa ni? Mana sebelum ni dia macam dah yakin tapi dia nak lagi yakin. Dan setelah dia nampak depan mata dia, tabayyun, keyakinan dia lagi jelas. Maka apa dia kata? Qal, dia berkata, a'lamu, sekarang aku tahu annallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, maha apa maksud ni? Apa yang yakin daripada peristiwa ni? Apa yang meyakinkan dia? Bukan setakat mampu, tapi kulli syai'in, atas apa makna setiap sesuatu? Mana tak ada benda yang terkecuali. Allah nak hidupkan apa saja, nak matikan apa saja, nak kiamat bila-bila masa. Tak ada. Sekarang ramai tak orang yang dalam keadaan blur pasal COVID-19 kan? Kes semakin naik, yang mati pun semakin meningkat kan? Betul? Tapi Allah berkuasa tak nak hilangkan sekejap, 1 minit? Berkuasa tak? Kalau kita yakin Allah berkuasa, apa kesannya dalam jiwa kita? Relax, tenang je. Kenapa ada kes? Sebab Allah tak nak hilangkan. Kenapa Allah tak nak hilangkan? Ada sebab. Hikmah dia, pengajaran dia belum habis. Cerita belum tamat, Allah biarkan. Jadi kamu kenapa kelang kabut ni? Kan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Boleh? Sebut. Tapi kadang-kadang mulut kan, dia tak ada rasa. Sebab itulah Allah sebut dalam surah At-Talaq. Cuba buka surah At-Talaq ayat 12. Semua yang berlaku atas muka bumi ini, sama ada ciptaan Allah ataupun musibah yang berlaku, semuanya tujuannya satu. Sama dengan apa yang hasil lelaki ini dapat. Surah At-Talaq ayat 12. Allahu allazi khalaqa sab'a samawat. Okey, satu, Allah telah mencipta 7 lapis langit. Yang kedua, wa minal ardi mislahunna. Dan Allah cipta bumi juga sama seperti langit, 7 lapis juga. Betul? Okey, 2. Kemudian
yatanazzalu bainahunna yatanazzalu amruhu bainahunna. Kemudian Allah menurunkan urusannya di antara langit dan bumi kan, wahyu dan sebagainya. Kemudian inilah hikmahnya. Allah tu cipta langit, Allah cipta bumi, Allah turunkan perintah dia, Allah jadikan musibah. Sebenarnya inilah yang Allah nak daripada kita, tapi ramai tak perasan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, yang Allah nak yang kedua ialah wa annallah qad ahata bikulli syai'in ilma. Okey, tengok apa saja Allah cipta, apa saja Allah takdirkan, langit ke, bumi ke, COVID-19 ke, semuanya tujuan ni iaitu satu, lita'lamu, supaya kamu tahu dengan yakin. Tahu apa ni? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ke atas setiap sesuatu maha. Satu, Allah nak kita yakin dia berkuasa. Yang kedua, wa annallah qad ahata bikulli syai'in ilma. Iaitu sesungguhnya Allah, ilmu Allah meliputi semua sekali. Jadi satu, kuasa. Yang kedua, ilmu. Kenapa dua ni je? Satu kuasa, yang kedua ilmu. Bila Allah kata dia maha berkuasa buat apa saja, kita sepatutnya orang beriman, jangan sombonglah, serah pada Allah lah. Jangan serah pada orang. Manusia tak boleh buat apa-apa. Kemudian yang kedua, bila kita tahu Allah tahu semua sekali. Kita kadang-kadang baca kes kan, hari ni 17,000, belum tentu betul. Betul? Tapi Allah tahu tepat tak? Serah pada Allah lah. Kadang-kadang kita ni memandai-mandai, lebih pandai pada Tuhan kan? Jadi bila orang beriman ada dua ni, iaitu yakin Allah saja yang berkuasa. Yang kedua, Allah mengatakan apa saja, hidup orang beriman tenang je. Aku serah pada Tuhan yang hebat dan aku serah Tuhan yang tahu segala-gala. Apa aku nak risau? Boleh? Ini yang susah ni. Ramai orang boleh belajar fiqh kan, bab solat, bab wuduk. Tapi ilmu ni tak ada. Kan? Bila ada musibah, kelang kabut. Ramai orang belajar bab apa ni, macam-macam dia belajar. Bab hadis sahih, hadis dhaif kan. Tapi dia tak yakin Allah Maha berkuasa. Dia tak yakin Allah mengetahui segala-gala. Sebab tu dia masih risau bila ada masalah. Okey. Bolehkah? Kita katalah takdir lah. Kalau takdir kan, besok kes naik sampai 40,000. Tenang tak? Relax kan? Bunyi 40,000 tapi siapa yang naikkan? Sama tak dengan apa yang Allah tunjuk pada lelaki ni? Hasilnya sama tak? Apa hasil daripada lelaki ni? A'lamu, aku tahu sesungguhnya Allah Maha habis. Bahagia hidup orang beriman. Okey? Jadi ayat seterusnya kita sambung. Okey, kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-37. Dosa 36 yang semalam meminta walaupun dah cukup. Itu juga antara dosa besar, seolah dia meminta api neraka Jahannam.
Dosa yang ke-37 kata penulis hafizahullah, iaitu berhutang dengan niat tidak hendak membayar. Dia berhutang dengan niat daripada awal lagi tak nak bayar. Ini dosa besar yang dianggap biasa. Dalam pandangan Allah, hak-hak hamba Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Jadi bagi Allah, hak manusia ni sangat besar. Sebab tu Allah jaga. Dan Allah wajibkan kita jaga hak orang. Seseorang itu bisa saja bebas daripada hak Allah. Seseorang tu kalau dia berdosa, dia boleh bebas daripada dosa itu dengan bertobat kepada Allah bila-bila masa dan di mana-mana. Tapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia. Kalau dia buat salah dengan orang, dia tak boleh minta maaf bila-bila masa dan di mana-mana. Kadang-kadang kena tunggu masa lama dulu. Kadang-kadang nak mencari, hilang kan? Tapi dengan Allah bila-bila masa dan di mana-mana. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Allah perintahkan wajib bila diberi amanah wajib kita sampaikan. Amanah kita dengan Tuhan sebagai hamba Allah. Wajib solat, wajib puasa, wajib keluarkan zakat. Bila cukup duit wajib pergi haji dan sebagainya. Amanat antara sesama manusia, amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ketua, semua itu akan dipersoalkan. Di antara masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah yang selalu berhutang. Ironisnya, sebahagian orang berhutang tidak kerana kebutuhan yang mendesak. Ramai orang berhutang bukan sebab keperluan berhutang, tapi untuk memenuhi keperluan ataupun berlomba dengan jiran tetangga. Kan? Jiran tukar kereta, dia nak tukar tapi jangan saya hutang. Jiran tukar sofa, dia nak tukar tapi dengan hutang. Misalnya untuk membeli mobil model baru, perkakas rumah tangga ataupun berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebahagian orang tak segan-segan membeli barang secara kredit. Kad kredit kan? Jadi siapa yang pakai kad kredit memang kaki berhutang. Sebahagiannya tak lepas daripada syubhat ataupun sesuatu yang haram. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda, menangguh-nangguh pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan ini, Rasulullah SAW bersabda, Nabi ingatkan kepada sesiapa yang berhutang. Maksud hadisnya, man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Maksudnya, barang siapa mengambil hutang, iaitu harta manusia, dan ia dengannya ingin membayarnya, nescaya Allah akan melunaskan hutangnya. Dengan cara apa? Wallahu alam. Kadang-kadang orang tolong bayar. Dan barang siapa yang mengambil hutang dengan niat untuk merugikan ataupun dengan niat tidak nak bayar, tidak ingin membayar, maka nescaya Allah akan membinasakan dia dan hartanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi siapa yang berhutang, betulkan niat. Kalau niat nak bayar, betul-betul ikhlas kerana Allah nak bayar. Kalau tak mampu bayar, insya-Allah Allah akan bantu supaya akhirnya hutang dia selesai. Banyak orang meremehkan soal hutang piutang. Mereka menganggapnya masalah biasa. Padahal di sisi Allah hutang piutang ini merupakan masalah yang besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid, yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan darjah yang tinggi, pun tidak lepas daripada urusan hutang piutang. Dalilnya, sabda Nabi SAW, Subhanallah, maza anzalallahu minat tashdidi fid dain,
wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhya summa qutila summa uhya summa qutila wa alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Maksudnya, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan oleh Allah dalam masalah hutang. Demi zat, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang lelaki dibunuh ataupun mati syahid pada jalan Allah, kemudian dia dihidupkan kembali, lalu dibunuh lagi, mati syahid kali kedua, kemudian dibunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, tetapi dia memiliki hutang, sungguh dia tidak akan masuk syurga walaupun 3 kali mati syahid, sekiranya hutangnya tidak dibayar, sehinggalah sampai dibayarkan untuknya hutang tersebut. Setelah mengetahui hal ini, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan ataupun mengambil mudah urusan hutang? Wallahu alam. Ada satu hadis yang sahih, pernah ada seorang sahabat meninggal, Nabi bertanya, sahabat ni ada hutang tak? Ada. Maka Nabi pun tak solat ke atas jenazah sahabat tersebut. Sehinggalah seorang sahabat yang bernama Qatadah memberi jaminan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menangguh hutangnya. Maka baru Nabi solat. Menunjukkan masalah hutang ni masalah yang besar, sampai Nabi pun tak nak solat. Jadi sesiapa yang ada hutang sebelum mati, tolong selesaikan. Dan sesiapa yang boleh bantu orang yang berhutang untuk lansaikan hutang mereka, itu adalah antara amalan yang terpuji, bahkan amalan yang antara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok soalan. Seorang datuk sebelah bapa, sekiranya si bapa gagal memberi nafkah kepada anak-anak dengan alasan tidak bekerja, tapi sihat tubuh badan, adakah datuk termasuk di dalam nafkah kerabat? Atuk sihat tubuh badan, tapi dia tak bagi nafkah pada siapa ni? Cucu. Tak, tanggungjawab cucu, tanggungjawab mak bapak dia, bukan atuk dia. Kalau mak bapak dia mati, maka atuk dia lah. Dan juga adik-beradik dia ataupun pakcik-pakcik dia. Wallahu alam. Jadi tanggungjawab utama ialah kepada ibu bapaknya. Hutang difaraikan. Tak, hutang wajib dibayar, bukan difaraikan. Hutang wajib dibayar. Kalau dia yang berhutang, dia sorang-sorang. Jangan masa nak bayar difaraikan. Dibagi-bagi pada anaknya supaya anaknya bayar. Kecuali dengan sukarela, anak tu nak bantu menyelesaikan hutang bapa dia, itu soal lain. Tapi tak boleh difaraikan. Wallahu alam, loan rumah dan kereta dia ada apa ni? Takaful kan? Dipanggil apa tu? MRTV apa? MRTA kan? Jadi bila pemilik rumah ataupun pemilik kereta tu mati, insurans yang akan cover kan? Insurans akan cover. MRTT. Tapi kalau bila kita selesaikan masa hidup, lagi bagus. Siapa yang ada duit banyak simpanan tu, bayar semua. Lansaikan semua hutang rumah, hutang kereta, supaya dia selesai, senang pergi ke akhirat dan tak meninggal, tak membebankan anak-anaknya. Bagaimana dengan doa lepas azan di ujungnya sebut sesungguhnya engkau tidak memberi janji? Adakah ini dikira mempersoalkan Allah? Tak, pertama yang kita baca innaka la tukhliful mi'ad. Pertama itu daripada Nabi, bukan daripada kita. Dan bila daripada Nabi, makna dia adalah wahyu. Bila wahyu Allah sendiri yang suruh kita cakap, dan ada ayat Quran. Apa ni dalam surah Ali Imran kan? Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ada ayat lain. Sebenarnya Allah sendiri beritahu supaya kita baca bahawa engkau ni tidak mungkiri janji. Kenapa? Allah nak
Kita minta pada dia saja. Sebab apa kena minta pada dia? Sebab dia memang tak mungkin janji. Yang kedua, Allah nak begitu, jangan minta pada manusia. Sebab perangai manusia ni, dia selalu mungkin janji. Dia penyebab Allah tak mungkin. Biasa orang mungkin janji ni apa sebab dia? Apa punca dia? Orang mungkin janji ni dua sebab dia. Sama ada dia memang bercakap bohong, ataupun dia memang mampu. Masa berjanji dia mampu, tapi lepas tu dia bankrupt sebab tak mampu. Jadi salah satu je, sama ada dia memang kaki bohong ataupun dia memang tak mampu. Dan dua-dua sebab ni ternafi pada Allah. Allah mungkin tak bercakap bohong, Maha Suci Allah. Yang kedua, mungkin tak Allah tak mampu nak tunaikan janji. Jadi sebenarnya kita sebut innaka la tukhliful mi'ad. Sebenarnya kita nak, Allah nak kita yakinkan dalam hati kita bahawa hanya kepada Allah saja minta. Sebab Allah tak pernah mungkin janji. Tak mungkin Allah mungkin janji. Itu bukan persoalan. Bahkan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem yang kita ikut sekarang adalah sistem tawud. Adakah haram kita menyokong sistem sekarang? Maksudnya mengundi untuk menyokong pemimpin yang berada dalam sistem tawud. Dia sistem demokrasi yang ada sekarang memang bukan daripada Islam. Tapi tidak ada dalil yang jelas mengatakan haram. Wa amrum syura bainahum. Urusan orang Islam ialah syura. Tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan sistem demokrasi ini haram. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak ikut sistem sekarang, keadaan kita lagi parah. Saya nak bagi contoh. Contohlah kita tak nak mengundikan. Alasannya sistem ni bukan daripada Islam. Sistem demokrasi. Okey. Kita hantar tak anak kita ke sekolah? Lepas tu ke universiti? Hantar tak? Sistem pendidikan yang ada di sekolah, di negara kita dan juga di universiti, adakah daripada Islam? Bukan daripada Islam juga. Dia daripada Barat juga. Kalau kamu nak tolak satu, kena tolak semua sekali. Sistem bank, semua sekali. Sebab tak ada satu pun sistem Islam yang ada dalam negara kita yang 100% Islam. Jadi kita guna apa yang ada, sementara yang ada ni untuk mengelak mudarat yang lebih besar, untuk supaya akhirnya satu masa kita dapat melaksanakan sistem Islam 100%. Wallahu a'lam. Ustaz, jika sudah cukup syarat untuk pergi haji, duit, akal waras, sihat semua cukup, tapi tidak mahu ambil vaksin menghalang untuk menunaikan haji, adakah ia dianggap satu dosa untuk tidak vaksin? Dia dia secara umum, haji ni adalah rukun Islam. Rukun Islam. Ambil vaksin ni, adakah dalil yang jelas mengatakan haram? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada dalil jelas mengatakan haram, jangan kita buat alasan itu untuk menghalang kita melaksanakan rukun Islam. Ini bukan benda yang biasa, rukun Islam. Jadi utamakan mana yang rukun, mana yang benda yang boleh jadi haram, boleh jadi kan. Tapi yang tu sepakat dia adalah rukun Islam. Asas dalam Islam. Nabi kata bunya Islamu ala khamsin. Dibina Islam di atas 5 rukun. Salah satunya kerja haji. Wallahu a'lam. Adakah dalam perubatan Islam menggunakan limau dan garam untuk berubah daripada gangguan jin? Tak ada dalil yang sahih nak halau jin menggunakan limau dan garam. Tidak ada dalil yang sahih. Bahkan boleh berlaku, boleh apa? Boleh menjadi satu pembaziran. Bila kita tabur garam bukan pada lauk kita. Ya. Saya nak tanya, Nabi bagi tak kaedah untuk mengelakkan daripada jin? Quran dan hadis. Ada tak? Quran kata apa? Bila syaitan mengganggu engkau, fasta'iz billah. Mintalah berlindung dengan Allah. Bukan berlindung dengan garam. Ustaz, saya tabur garam, saya berlindung dengan Allah. Kalau berlindung dengan Allah, apa perlu garam? Apa perlu garam? Kemudian Allah kata apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Allah sendiri perintah Nabi, wahai Muhammad, qul, katalah,
katalah diri kamu tu cakap sendiri apa dah? A'udzu, aku berlindung dengan Rabbin Nas, Tuhan manusia. Siapa yang Allah perintah supaya berlindung dengan Allah? Siapa? Muhammad. Orang sehebat Muhammad pun berlindung dengan Rabbin Nas, bukan garam, bukan apa. Okey. Dan Nabi ajar tak kita nak mengelakkan daripada gangguan syaitan? Ya. Baca ayat kursi, kita dah belajarkan. Ayat kursi, baca sebelum tidur, dia akan selamat. Syaitan tak akan dekat pada dia daripada malam sampai pagi. Baca ayat kursi waktu pagi, kan? Baca ayat kursi waktu petang. Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali pagi. Maka siapa baca ni, Nabi kata dia dijauhkan daripada syaitan daripada pagi sampai petang. Kalau dia baca petang pula, dijauhkan daripada syaitan daripada petang sampai pagi besok. Bila nak masuk rumah, Nabi kata baca bismillah. Syaitan tak masuk. Bila tak baca bismillah, Nabi kata apa? Kalau sesiapa yang masuk rumah tak baca bismillah, tak baca zikir, Nabi kata apa? Syaitan akan panggil ramai kawan dia, jom kita masuk rumah ni. Syaitan seorang lagi kata, dah ditabur garam, aku tak kisah garam. Sebab Nabi kata, tak baca doa, kita masuk. Berapa ramai masuk? Ramai dia panggil geng dia. Kemudian, masa makan pula. Bila tuan rumah makan, tak baca bismillah, syaitan panggil lagi ramai. Jom, bukan setakat kita masuk, kita makan bersama tuan rumah. Hadis sahih. Bukan sebab apa? Sebab makan dia tak masuk garam. Bukan. Sebab tak baca bismillah. Jadi bacalah zikir, bacalah ayat kursi, bacalah surah Baqarah. Nabi kata mana-mana rumah yang baca surah Baqarah, syaitan cabut lari. Wallahu a'lam. Bolehkah hikmah sesuatu perkara ditafsirkan menggunakan logik akal? Hikmah? Sesuatu perkara boleh ditafsirkan menggunakan logik akal. Tak, dia kalau bukan Al-Quran, kita nak fikir mengikut logik akal tak salah. Tapi kalau Al-Quran tak boleh. Al-Quran kena mestilah berdasarkan tafsiran ulama-ulama yang muktabar, yang memang pakar-pakar dalam tafsir, yang pakar dalam bahasa Arab, yang pakar dalam ulumul hadis, ulumul Quran dan sebagainya. Jadi kalau nak fikir hikmah tentang ayat Al-Quran, tentang hukum ibadat dalam Islam, tak boleh pakai akal. Tapi kalau bab urusan dunia nak pakai akal, silakan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Janggut, ulama beza pendapat, tapi pendapat paling kuat 4 mazhab kata wajib. Wajib simpan dan haram cukur. Dan ulama kata antara satu-satunya ibadat yang kita dijamin dapat pahala 24 jam di mana saja kita berada, iaitu janggut. Sebab tak pernah orang pakai janggut, lepas tu masa nak tidur dia ambil simpan. Tak pernah dia ada janggut, masuk tandas dia buang janggut. Tak. Jadi janggut tu sentiasa ada bersama dia 24 jam. Maknanya selagi mana dia simpan, selagi itulah dia dapat pahala 24 jam setiap hari. Berbeza dengan yang lain. Bersiwak kan? Dapat pahala masa bersiwak je. Bukan 24 jam. Dan dalil-dalil yang cukup banyak yang menunjukkan wajib menyimpan janggut dan haram mencukurnya. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak beri pencerahan mengenai aurat wanita Islam depan wanita bukan Islam? Kerana bila saya baca surah An-Nur, ayat itu tidak sebut buat aurat depan wanita bukan Islam. Tak, dalam Quran ada sebut aurat wanita Islam di hadapan wanita bukan Islam ialah sama seperti aurat lelaki Islam dengan wanita Islam. Kalau ikut maksud ayat dalam surah, saya lupa surah An-Nur ke surah An-Nisa, aurat wanita Islam dengan di depan wanita bukan Islam sama aurat wanita Islam di depan lelaki yang bukan mahram. Kena tutup semua kecuali muka dan tangan. Cuma ada sebagian ulama mengatakan sebenarnya yang paling tepat ialah aurat wanita Islam di hadapan wanita bukan Islam sama dengan aurat wanita Islam di hadapan wanita Islam. Wallahu a'lam. Perjalanan mimpi? Tak ada siapa yang tahu mimpi dia adalah mimpi yang terakhir.
Sebab dia mimpi terakhir, tengok-tengok besok mimpi lagi kan. Satu. Yang kedua, apa saja mimpi daripada siapa saja tak boleh dijadikan sumber rujukan dalam Islam. Sebab agama dah lengkap. Dia mimpi tak boleh mengeluarkan satu hukum baru ataupun peraturan baru dalam Islam. Sebab agama telah lengkap. Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku dah lengkapkan agama. Jadi siapa yang duk fikir lagi pasal mimpi ke, dia dapat amalan daripada mimpi, tak boleh pakai ya. Sebab agama telah lengkap. Dan saya pernah sebutkan kaedah, bila mimpi Nabi kata apa? Kalau mimpi baik, sebut Alhamdulillah dan cerita pada orang. Contoh kita mimpi pergi haji. Berfikiran positif, cerita pada orang, semoga mimpi kita akan menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpi tak baik, ludah 3 kali sebelah kiri, baca A'udzubillah dan jangan cerita pada orang. Anggaplah mimpi itu tidak akan memberi apa-apa mudarat kepada kita. Wallahu a'lam. Tak, lelaki enggan berkahwin, kena tanya sebab apa. Sebab apa dia tak nak berkahwin. Kalau dia tak nak berkahwin sebab tak ada seorang pun nak kat dia, okeylah. Tapi kalau ada orang nak dan dia pun sihat walafiat, maka dia telah menolak sunnah Nabi. Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnah aku, maka dia bukan daripada golonganku. Dan kita pernah dengar kisah 3 orang sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang ibadat Nabi kan. Bila Aisyah beritahu ibadat Nabi sekian-sekian, maka tiga-tiga mengatakan apa? Satu, aku nak solat malam dan tak nak tidur. Sebab Nabi tidur, Nabi solat. Itu Nabi. Tak ada dosa. Aku banyak dosa, kena straight solat. Tak boleh tidur. Satu lagi, aku nak puasa, tak nak berbuka. Nabi puasa berbuka. Tak apalah, Nabi tak ada dosa. Aku banyak dosa. Yang ketiga, aku tak nak kahwin kan. Nabi kata, bila Nabi dengar, akulah orang yang paling bertakwa. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau kamu nak jadi orang paling bertakwa, kamu kena follow orang yang paling bertakwa. Tak boleh lebih. Sebab aku dah kemuncak. Maka kemudian Nabi kata, aku solat malam dan aku tidur, aku puasa, aku berbuka dan aku kahwin. Kemudian Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnahku, dia bukan daripada golonganku. Jadi kalau dia ada peluang untuk kahwin, kahwinlah. Tidak ada dalil sahih baca surah Ad-Dukhan ke Al-Furqan. Ad-Dukhan, tidak ada dalil sahih baca surah Ad-Dukhan hari Jumaat dibina untuknya syurga. Tak ada. Ini jenis orang Melayu suka shortcut kan, baca masuk syurga kan. Nabi berperang sampai mati, ramai sahabat nak masuk syurga. Ustaz, semasa kecil saya difahamkan wanita yang haid tidak boleh sentuh dan baca Al-Quran. Tapi sejak berumur ini saya kerap dengar orang kata boleh kerana dia hilang. Harap dapat menjaga Ustaz umumnya dengan dalilnya untuk supaya lebih yakin. Wanita haid, dia ada 2 persoalan. Satu, baca Quran. Yang kedua, sentuh Al-Quran. Yang baca Quran ni, ulama beza pendapat. Ulama beza pendapat. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh baca. Mana-mana wanita yang uzur, yang haid, tak boleh membaca Al-Quran. Dan ada pendapat yang mengatakan wanita yang haid boleh baca. Boleh baca. Khususnya orang yang belajar Al-Quran, yang menghafal ataupun yang mengajar Al-Quran. Adapun sentuh ni, hampir majoriti ulama mengatakan tak boleh sentuh. Kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan boleh sentuh. Sebab tidak ada dalil mengatakan tak boleh sentuh. Dan ada hadis yang mengatakan tidak boleh sentuh. Itu adalah, sebahagian ulama kata itu adalah hadis yang dhaif. Yang tak boleh sentuh itu adalah hadis yang dhaif. Jadi terserah. Kalau pendapat majoriti ulama, wanita haid tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan boleh. Wallahu a'lam.
Baca Quran, baca Yasin untuk menawarkan hati. Tujuannya untuk apa? Untuk merawat. Dia macam ni, tidak ada satu dalil pun yang Nabi ataupun para sahabat ambil air, kemudian baca Al-Quran, kemudian tiup. Tidak ada dalil. Tapi pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata kalau nak buat pun tak salah, cuma Nabi dan sahabat tak pernah buat. Sebab apa dia kata tak salah? Sebab dia nak meruqyahkan dengan menggunakan ayat Quran. Itu satu. Yang kedua, kalau sebenarnya untuk membersihkan hati, menyucikan hati manusia, yang paling penting bukan dengan air, tapi dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Allah kata apa dalam surah yang kita belajar? Fa'amman, bukan. Faman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang rasa takut kebesaran Allah, rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah, maka step kedua dia akan tahan nafsu dia daripada buat maksiat. Maka kesudahannya Allah kata, maka tempatnya ialah syurga. Jadi asas nak bersihkan hati ialah biar kena Tuhan. Minum air 10 gelas pun tak akan kena Tuhan. Cara nak kena Tuhan apa dia ni? Tadabbur ayat Quran satu persatu. Tengoklah ciptaan Allah satu persatu. Banyak ayat Al-Quran yang Allah perintah supaya kita perhati pada langit, perhati pada burung, perhati pada gunung, perhati pada semua ciptaannya. Sebab apa? Dengan perhati itu kita akan kenal Allah dan kita akan rasa kebesaran Allah. Dan kita tadabbur pula ayat Quran, kita akan jadi orang yang taat. Hati kita akan bersih. Tapi kalau minum air banyak mana sekalipun, yang dibaca oleh ustaz ke, dengan surah Yasin ke, dia tak akan membersihkan hati. Selagi mana dia tak faham dan tak amalkan Al-Quran. Dan kalau nak dengan air yang dibaca dengan surah Yasin boleh membersihkan hati, maka Nabi orang pertama akan buat. Kepada siapa? Pakcik Abu Talib. Abu Talib mana sini? Bagi surah Yasin. Abu Jahal kan, Abu Lahab. Bukan semudah itu, wallahu a'lam. Ustaz, kalau hutang mak ayah kita yang telah meninggal dunia terlampau banyak dan kalau anak-anak tak mampu bayar, adakah bisa bayar atau macam mana? Apa ni? Hutang. Hutang. Bapak dia dah meninggal tapi banyak hutang. Sekarang ni anak-anak kena bayar dan mereka tak mampu nak bayar. Macam mana dengan hutang? Okey, mak bapak mati dan meninggalkan hutang yang banyak dan anak pun tak mampu bayar. Maka sebaiknya satu, pergi ke pusat zakat. Sebab orang yang berhutang ada hak daripada duit zakat. Kan salah satu 8 asnaf yang layak terima zakat siapa? Dia berhutang. Jadi kalau mak bapak dia banyak hutang dan anak pula tak mampu, pergi ke pusat zakat. Sebab di situ ada hak mak bapak dia sebagai orang yang berhutang. Ataupun carilah siapa-siapa mana-mana NGO bagi tahu. Mungkin NGO boleh bantu. Wallahu a'lam. Kalau tidur selepas solat subuh, sempitkan rezeki, ada dalil ke? Tak, dia soalan dia bila tidur lepas subuh dia sempitkan rezeki. Tak ada dalil. Tak ada dalil lah. Yang kedua, setiap orang Allah dah tetapkan rezekinya. Allah dah tetapkan rezeki. Dia tidur ke, dia bangun ke, dia tak tidur ke, rezeki dia banyak tu lah. Kalau rezeki dia di Afrika, dia duduk kat Kelantan, Gua Musan, rezeki tu akan sampai. Rezeki tak pernah tersilap alamat. Cuma kita kena faham, rezeki ni ada yang rezeki membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki bila dapat semakin menjauhkan kita kepada Allah. Jadi soal sempit ataupun tak, itu tak penting. Soalnya, yang penting apa dah? Rezeki itu adakah mendekatkan kita pada Allah ataupun semakin menjauhkan kita pada Allah. Kalau kita tidur kan, disebabkan penat lepas subuh, tak salah. Tak salah. Tapi lepas tu dia pergi bekerja, ataupun dia ada pencen, duit pun ada dalam simpanan, dia tidur lepas subuh. Sebab apa? Sebab nak pergi berdakwah pun tak boleh fikir-fikirkan. Ya, nak buat apa lagi? Tidur tak salah. Poinnya apa? Bukan sempit rezeki bukan sebab tidur lepas subuh. Wallahu a'lam. Ustaz, dengan
Apa ni? Quran tadi yang perempuan tak boleh pegang tu, yang ada terjemahan ke tak ada terjemahan? Okey, yang saya cakap tadi jawapan kepada Quran yang tidak ada terjemahan. Quran yang ada terjemahan, ulama juga beza pendapat. Kalau terjemahan tu lebih banyak daripada Al-Quran, boleh sentuh walaupun haid. Boleh sentuh, Dan sekarang pun tak timbul isu sentuh Al-Quran sebab boleh buka telefon. Jadi tak timbul isu. Sentuh baca Quran daripada telefon, dia tak timbul isu sentuh Al-Quran. Sebab telefon bukan Quran, dia digital. Ada ustaz mengatakan dengan tadabbur Al-Quran boleh menyesatkan. Ustaz, hanya ustaz yang sesat saja menyesatkan orang. Sebab Nabi kata apa? Dalam satu hadis, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu betul-betul pegang pada dua perkara ni, kamu tak akan sesat selama-lama. Tiba-tiba dia cakap bercanggah dengan apa yang Nabi cakap. Apa dia? Tadabbur Al-Quran menyesatkan. Nabi kata pegang pada Quran, dijamin tak sesat, kan bercanggah. Jadi siapa yang lebih betul? Ustaz ke Nabi? Nabi kata tak sesat, ustaz kata sesat. Mana ustaz tu memang? Wallahu a'lam. Ustaz, ada dalil tak untuk baca zikir tambahan selepas i'tidal? Hamdan katsiran mubarakan fih. Ada dalil, hadis sahih. Dia dalam Islam ni luas. Kalau orang tu tak boleh nak baca Fatihah, Fatihah tu rukun dalam solat, maka adakah dia tak perlu solat ataupun dia kena solat juga? Wajib solat. Solat tak boleh tinggal. Maka bila dia tak mampu baca Fatihah, dah. Dah, Azhar? Ada suara dah? Okey. Soalan dia, bila seseorang tu tak mampu baca zikir dalam bahasa Arab, maka boleh tak dia baca dalam bahasa Melayu? Okey, jawapannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang melainkan setakat yang dia mampu. Jadi kalau dalam salat seseorang tu tak boleh langsung baca Al-Fatihah, contoh dia mu'alaf, lidah pun dah keras, maka tak masalah, dia wajib juga salat walaupun tak boleh baca Fatihah. Baca apa? Baca zikir subhanallah alhamdulillah, kan? Maka begitu juga zikir, kalau dia tak boleh baca dalam bahasa Arab, bacalah dalam bahasa Melayu.
Semoga dengan dia baca, dia menghayati, mendapat pahala insya-Allah. Wallahu alam. Dah? Okey, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل